Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Diharapkan penonton semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi hari ini bertemankan saya Eliza Isham dan juga Mira Khan. Persiaran secara langsung daripada Studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masih ini wanita luar biasa. Ya, betul tu. Jadi kepada semua penonton Hawa mungkin pada petang ini tengah goreng kari pap tak sabar-sabar nak minum petang, kami berdua akan menemani anda bermula dari pukul 5 petang hingga 6 petang di saluran 116 MyTV ataupun kalau dalam kereta start dalam jam, macam mana tu? anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung. Betul tu Mira, tapi di awal segmen ni kan saya nak bercakap dengan Mira dulu. Okey, apa dia? Penonton tunggu sekejap. Saya ada dengar ada satu filem yang akan keluar tau. Okey. 8 hari bulan ni. Filem ni belum keluar lagi. Tapi saya tengok sambutan orang cakap meletup-letup tau. Lagi-lagi orang Ipoh. Wow. Sebab apa? Sebab dia kata orang Ipoh kena tengok dekat Ipoh. Kena tengok kat Ipoh. Kena tengok kat Ipoh. So kita kena pergi Ipoh ke tengok? Ke macam mana? Sebab dia kata sure lah. feel dekat Ipoh tu lebih. Dia Lebih, cakap, lebih feel kat Ipoh. Saya rasa macam saya nak pergi Taiping. Kita pergi boleh tak? Taiping. Pergi Taiping. Jadi filem yang kita bawakan hari ini akan ditayangkan pada 8 hari bulan ini. Dan bersama kita, mestilah kita curi, kita tangkap pelakon dan juga pengarah filem untuk bersama kita hari ini. Filem apa tu Mira? Okey, jadi filem ini sebenarnya namanya adalah Rain Town. Rain Town. Ya, Yes. mungkin ramai yang tanya-tanya ada hujan ke macam mana. Nanti kita akan tanyakan bersama dengan kita adalah pengarah filemnya Tunku Mona Riza dan juga pelakon filem Chu Kinwa dan Fabian Lu. Selamat datang. Hello. Welcome. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Macam mana, excited tak Rain Town nak keluar ni? Nervous. Nervous. Okay. Excited pun ya juga. Excited pun ya, ya of course excited. Mestilah Yes. nervous Eliza. Sebab kan tadi saya ada tengoklah baca kita punya pengarah filem ni bukan calon-calon orang ya. Betul. Dia masuk Tatler tau. Ya, Yes. tersenarai dalam 50 Forbes Over 50 Asia 2024. Dan Tunku Mona juga dikenali dengan filem Reda dia. Ya, Filem yang betul. berunsurkan kekeluargaan dan juga yang unsur pun cakap yang memang menyentuh perasaan kita yang biasanya kita tak nak cakap pasal benda tu. Yes. Tapi untuk filem Rain Town kali ni belum ditayangkan di Malaysia, tapi sudah pun mengembara ke beberapa negara. Betul. Yang terpilih untuk menyertai festival filem antarabangsa dan antaranya Mira adalah China, Okey. India, Wow. Amerika Syarikat, Kanada dan Indonesia. Oh my God, Kita je lambat sikit. Tak sabar nak Lambat tengok. sikit. Okey, silakan Mira. Jadi kepada Tunku Mona, mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjut mengenai filem inilah. Okey, cerita ni ialah cerita keluarga juga ya. Okey. Tapi dia berbeza daripada Reda. Ini ialah cerita bahasa Cantonese. Okey. Dan cerita ni mengenai seorang bapa bernama Mr. Chu. Karakter name dia Mr. Chu. Dia ni control freak lah, you know. Oh, ya, so okey. suka mengatur kehidupan anak dia. Apa dia nak itu yang dia nak. Apa yang cakap dia nak itu je lah. Okey. You know, so dia basically is a control father. Dan dari situ dari situ adalah dia punya orang kata konflik dalam family itu. Ya. So the repercussion of what happens in the family itu is what makes the whole film is all about. Ya. Oh, okey. Selalunya Eliza, saya tak banyak tahu mengenai budaya orang kaum Cina. Selalunya kita ingat budaya Melayu je yang mak bapak ni kontrol anak. Baru kita tahu rupanya Cina pun sama. Ya. Yelah, bila jadi ibu bapa ni kan kita tak boleh nak, macam cakap tak boleh nak kawal benda Betul, tu. Kadang-kadang betul. it happen naturally, betul Correct, tak? yeah. Okey, saya ada soalan untuk Mr. Chu. Mr. Chu apa khabar? Sihat ke? Sihat, sihat. Okey, masih lagi control freak, in the mood ke dah tak dah? Alah. Tak kan? Relax je. Okey. Santai aja. Okey, untuk memegang watak sebagai seorang bapa kepada dua orang anak, betul tak? Tiga. Tiga? Tiga. Oh, tiga orang anak. Maafkan saya. Jadi apa keistimewaan untuk watak yang Mr. Chu bawakan kali ini berbanding dengan watak-watak sebelum ni? Oh, kalau berbanding dengan watak-watak yang lain, ini agak relax.
Agak relax. Oh, relax, eh? Oh, Sebab kita really? syutingnya di Taiping. Hari-hari dapat makan enak. Ada dapat makan enak. Yang penting dapat makan. Produksinya juga mantap. Catering juga bagus. Anak-anak Wah, best, semua turut kata. So, okey Anak, lah. okey lah. Okey, tapi saya nak tanya jugalah, disebabkan watak dia ni control freak kan? Tak, Bukan? saya macam floor manager. Control freak tak? Ya, control freak. Memang ya. Ya, kalau kita tak senyap dia cakap. Sebetul lah tu. Tapi kalau Okey. kalau tak ada lampu merah Aha. di traffic light, Okey. macam mana? Betul? So dia berlanggar lah Pasti langgar kan? Ya. Saya sebagai lampu merah tu. Nah, Fabian boleh jalan. Bibi jangan jalan dulu. Faham. Mama boleh jalan. Begitulah. Siapa kata control tapi freak? kalau macam kontrol sampai anak tu nak buat Apa-apa apa yang tak dia suka pun okey ke Mr. Chu? Ini semua untuk kebaikan. Kebaikan. Dia, bukan saya tahu. Oh, kebaikan anak tu sendiri. Itu masa kecil kan? Aha. Dek, masa kecil, Okey. papa adik. Bapa. Saya pukul you, bukannya saya suka. Ya ke? Hati saya sakit tapi untuk kebaikan. Maksudnya pukul hati sakit lah. Ya. Itu katanya dia lah. Katanya dia lah, Katanya kan? dia. Boleh sense control Tapi cuba freak kita ni. on the outer penonton tu rasa macam dah Geram betul kan? Betul eh? Tapi kan, Semua orang kena pergi nonton lah. Betul lah Baru tu. tahu. Kalau tak memang kita ada perspektifnya, oh mak ayah ni dia nak kita ikut je Ya. cakap dia. Tapi kita tak fikir dengan lebih panjang, apa sebenarnya sebab dia nak ikut. Tapi Mira, saya tak setuju. tak setuju. Tak setuju. Kenapa pula tak Sebab kan, setuju? okay, mak bapak dah menjawab, pengarah dah menjawab. Apa kata kita tanya anaknya Ya, pula? betul. Ha. Jadi sekarang kita nak tanya kepada Fabian Lu lah. Sebagai seorang anak yang nak jadi pemuzik. Tapi kena paksa jadi doktor. Doktor susah tau. Doktor susah. Doktor susah. Jadi Doktor macam stres. mana tu watak tu? Okey, saya ambil inspirasi dari kawan saya sebab Oh, dia kawan you. juga ada benda yang dia nak buat tapi tak boleh Okey. sebab bapa ada plan untuk dia lah. So dulu Bukan kawan saya. bukan kawan dia. Bukan Mr. Chu ah. So Okey. mula-mula saya kawan dengan dia, saya pun tak berapa faham kenapa dia stres sangat. Like apa yang buat, kenapa tak nak just bercakap dengan bapa kan. Cakap je lah tak boleh. Saya pula yang marah. Okay, teruskan. So yalah, so yang watak saya memang ambil inspirasi dari kawan saya lah. Yang dulu-dulu dari high school. Jadi untuk you personally sebagai seorang pelakon, apa you rasa uniknya watak you ni? Unik. Sebab dia beginning of film dia ikut je apa yang bapa dia cakap. Boleh macam tu. Kita pula. So dia banyak perasaan yang dia suppress dalam. So yang ni dia macam time bomb, dia macam ticking bomb. Okey. So kalau ada apa benda yang akan excite dia, dia akan meletup. Oh. Along kan? Along Along kan kena ikut Kena kan? tunjuk yang baik lah maksudnya. Dia macam balloon tau, like balloon. Oh, okay. So you pump air dalam, pump air dalam. So kalau dia sampai tahap maksimum, dia akan boom. Okey. Tapi kan, saya masih lagi nak tanya pada Mr. Chu lah. Mr. Chu, tak sebab macam Mr. Chu menjiwai watak ni kan. Saya nak tahu juga, macam Fabian saya kata sebagai seorang anak, kan, Tunku Mona, kita tahu sebagai seorang anak, kita memang nak, apa orang cakap, memenuhi impian ibu bapa. Betul. Tapi kalau sampai tahap tekan sampai meletup, tak ke benda tu satu perkara yang tak bagus sebenarnya? Bukan, ini sebagai seorang bapa. Sebagai ayah, seorang bapa. Ini untuk ini test, ini ujian. Okey. Berapa tahap dia boleh tahan. Wah. Resistance. Twisted. Ini dah jadi cerita lain. Kan? Kalau boleh tahan, apa dia orang kata? Diamonds kan? Diamond. Tahan pressure banyak kan? Jadi diamond. Dari apa? Dari apa? Batu arang. Oh yes. Saya nak bagi dia jadi diamond. Batu arang.
Kononnya. Kononnya. Itulah katanya dia. Ya, itulah sebenarnya. Jadi anda semua kena saksikan dan sebenarnya saya nak tanya kepada Tunku Mona pula lah. Sebab Tunku Mona adalah orang, saya ada baca berita yang mengatakan mereka memandang rendah pada Tunku Mona sebab nak buat cerita berbahasa Cantonese. Bukan memandang rendah. Adalah beberapa orang discourage. Bukan memandang rendah. Dia kata, kenapa nak buat cerita Cina? You bukan Cina. Dan juga cerita Cina tak make money. Cerita Melayu lebih make money. So, pada saya nak buat cerita ni ialah kerana it's a challenge untuk saya sendiri. Saya redha was kali pertama cerita mengenai anak autism. Tak pernah di Malaysia dibuat, kan? Okey, dan itu adalah satu benda yang saya tak tahu. Dan along the way, saya belajar mengenai autism dan segalanya through my research. So, sama juga dengan cerita Raintown ni. Cerita Cantonese, saya tak kerti bahasa Cantonese dan saya tahu, saya tahulah sedikit sebanyak pasal orang Cina. Tetapi secara mendalam, saya tak tahu. So, it is something yang saya rasa it's a nice challenge for myself. Betul. Dan along the way, make money, itu semua nasib kan, dah takdir. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau tidak. So in terms of basically itulah sebabnya saya mencuba. Dan alhamdulillah dengan sokongan dari semua, daripada pelakon, dari semua script writer saya dan production team, alhamdulillah, this is where we are lah. We've gone so far. You don't try it, you'll never know that impossible is possible. Betul? Sebab kan Mira, saya rasa filem Raintown ni sebelum dia keluar di Malaysia pada 8 hari bulan ni kan, saya rasa jalan cerita pun dah menarik. Sebab tak semua orang berani nak kantoikan. Faham tak? Kantoikan situasi sebenar family. Sebenarnya kalau mungkin anak seorang, anak dua orang, ini sebenarnya yang bapa dia rasa untuk paksa anak dia 2-3 orang ni. Nampak tak kita cover balik Mr. Chu dah senyum balik. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanyakan mengenai filem ini. Betul. Tapi sebelum tu kita kena berehat sebentar. Mungkin ada penonton yang nak pergi toilet. Silakan pergi dulu. Kembali selepas ini. Why can't you see things in their perspective? Not yours all the time.佢哋心都大晒咯，有自己嘅生活。 Everything that you have said is also part of our culture. 我以前都好中意做燈籠嘅，但係阿爸講入銀行做，我咪入銀行做咯。你估佢有啲選擇咩？ I'm not so sure about that now, Mi. You're a strong woman, Ruby. You're my daughter. You're like me, better. 你講錯定我聽錯啊？為我哋好，為我哋好啊！搞到阿哥冇得搞音樂，咁要為我哋好啊！ You only care about your face, your batting, your friend, your trophy family. 你根本都冇關心過我哋啊！你知道我哋要嘅係乜嘢冇？ Kembali lagi bersama kami dalam rancangan Bual Bicara Hawa. Dan kita nak tunjukkan VT official trailer dulu. So, jom kita saksikan. Dr. Isaac Chu, let's talk about your hospital life. 我而家 start to 做 more important task 咯。 Waiting for the skies to clear, but they never. Tell me more. And now we start to do more like real doctor stuff 啦。 Wishing for a guiding. You will become the best doctor in Taipei. Does Abba know you went for a music session? I really didn't know。 Today is my luck 了。阿爸 usually 都贏嘅。
你有時候都會輸。我就話輸硬啦。 You stop talking about your 阿爸 like that 佢都係為你哋好啫。你講錯定我聽錯啊 Alex，enough。 We decide everything for our children. 你爸爸老啊 plan 你。你都有 scared of the old man 先啊？你究竟幾時先學識尊重你阿爸我咧？我都冇唔尊重你。 You think I made a mistake, right? But I haven't. I know I was trying to save the patient, but the patient dies on you. I said I don't want to be a doctor. I'm gonna fight this. Life was so good then, Chu. 你有權力選擇㗎。You made me make a wrong choice。反正我半走啦。Code blue，code blue， 快啲啦 Everything that you have said is also part of our culture. You only care about your face. You're betting your friend, your trophy family. Your voice. That's mine. Tak ada, Apa? tipu lah, bohong lah lu. I never lied to you, Apa. Sebab hari tu saya nampak kat budak yang nyanyi tu perempuan kan? Tapi betul-betul nak tanya ni, memang suara you ke? Yes. Iya ke? Betul boleh. Cuba nyanyi sikit. Cuba nyanyi sikit. Ini tak boleh sebab habis salted. Sorry. Okey. Tapi kita nak tanya pula pengarah dia. Tengku Mona. Bila dengar, tak tahulah ni betul ke tidak kan, tapi bila dengar Fabian menyanyi tu, macam mana perasaan Tengku sebagai seorang pengarah ni, tahu pelakon kita boleh menyanyi pula. Macam ni. Okey, kita macam ni. Bila scene ni menyanyi tu, sebelum kita mula rolling, saya bagi kepada semua kru, okey, semua on set, ini kapas. Okey. Okey, letak kapas dalam telinga tu sebab apa scene ni Fabian nak menyanyi. Okey. Betul. Lepas tu dia menyanyi lah, bukan suara dia pun. Lah, bukan suara dia. Yes. Itulah penyanyi OST kita bernama Brandon D. Cruz. Dua OST. Ya, itu adalah salah satunya. OST yang kedua kita ada if you hear yang lagu Mandarin tu. Okey, lagu Mandarin tu ialah dinyanyikan oleh penyanyi kita bernama Firdaus. Okey. Firdaus is a Malay guy who sings in Mandarin. Yes, very good. So so carilah dari Spotify Raintown nanti. Kita punya dua-dua, satu lagu Inggeris by Brandon, titlenya Raintown, dan satu lagi ialah daripada Firdaus, titlenya Imperfection. Dia ada title Cina jugalah, tapi saya tak tahu apa dia title. Dia nyanyi burung kakak tua saja. Bolehlah janji-nyanyi kan. Tetapi suara Fabian, ini seriously ya. Suara Fabian dia bercakap dalam filem tu. Dan apa yang suara bila menyanyi, kebanyakan penonton yang dah lihat dan menonton, mereka percaya yang itu adalah suara Fabian yang masa dalam scene dalam studio scene tu. Yeah. Because boleh, it's good, it's very good. Power lah Fabian. I pun boleh salah faham. Tengku Mona dah dapat transfer dari dia. Dapat transfer ni berapa pula dia bayar tepi ni? Okey. Bukan tipu ni. Bukan tipu kan. Okey, tapi Fab itu bukan Fab nyanyi lah. Nampak saya seorang pelakon lah sebab dia melakonkan tadi pun macam nampak dia boleh menyanyi tadi. Ya, betul. Sebab dia betul-betul menyanyi masa kita syuting tu. Memang nyanyi. Memang betul dia menyanyi. So you nampak urat-urat dekat leher. Because dia betul-betul menyanyi. Filem kita tak ada CGI. Tak ada CGI, semua betul-betul. Urat tu memang terkeluar betul lah. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya tadi saya lihat dalam trailer tadi Eliza, ada satu part Mr. Chu bermain, saya tak pasti itu apa, tapi adakah bermain mahjong? Tak. Bukan. Itu kita judi. Jam berapa hujan akan mulai turun. Wah, ada. First drop. Titik yang first pertama. drop. Titik yang pertama. Ya. Titik yang pertama melalui genting the gutter lah. Maksudnya genting air atap.
itu adalah satu macam mungkin masih lagi aktiviti yang dilakukan oleh Set- saya macam curious kan. Okey, setahu saya sekarang ni the typing tak buat lagi dah. Tak Okey. buat. Ni inilah satu benda yang pernah it's an activity lah orang kata untuk orang yang dah bersara zaman dulu. Oh, So Bukan dulu. Bukan dulu lah. bukanlah zaman kata bukan sebelum perang ke apa, tidak. Maksudnya about 15-20 years ago. Orang berjudi on the rain betting lah. Maksudnya the first drop of the rain yang touch on the paper tu. Okey. Tapi sekarang dah tak ada dah lah. Sekarang dah tak ada rugi, tak ada. So sekarang musim hujan. Tak ada saja bergurau. Okey, baiklah. Sebelum tu saya nak minta maaf dulu. Tadi saya duk sebut apa? Orang cakap Ipoh salah. Saya ingatkan typing dengan Ipoh sama sok Perak kan. So dia typing. Jadi kita nak tanya kepada setiap tetamu kita, pengarah kita, pelakon kita, mungkin boleh kongsikan sedikit momen-momen syuting dekat typing tu, apa yang menarik sangat tu. Orang typing tengok ni. Orang typing tengok ni. Okey, ini secara jujurnya lah. Ya. Betul, no hidden cakap kerana kita di sini. Semasa saya syuting di Taiping, penduduk di sana dengan semua yang orang kata macam majlis bandar Taiping, semua itulah the authority lah. Yes, sangat membantu. Wow. Ya, sangat membantu dan semua lokasi yang kita buat tu dengan kita ada scene yang kita tutup traffic and all that. Oh, ya, okay. Dan saya tahu kita ada memang a bit difficult lah for them sebab kita ada menutup jalan yang the main road in Taipei. Oh, wow. Tetapi tak adalah orang kata nak marah ke apa tak ke. ada. Alhamdulillah. Orang cool. Ya, kita melakukan secara hormat dan juga dengan proper dengan teratur dan dengan hormatnya lah, maksudnya kita go to the proper procedure lah dengan dapat majlis bandar Taiping and all that, approval and all that. Selepas syuting kita kemaskan semua. Yeah, so it's been a pleasant sangat syuting di Taiping. It's a very pretty town, small little town yang sangat cantik. Dan saya berharap Taiping, orang-orang Taiping dan juga seluruh Malaysia akan sukalah, akan menghargai filem ini dan akan support. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Mr. Shu pula macam mana? Oh, bagi saya makanan typing saja. Ya, betul. Makanan Taiping saja. Saya sebenarnya berjanji untuk buat kerja ni kerana saya dapat syuting di Malaysia dan kita pergi Taiping. Kita boleh makan chicken chop, kita boleh makan char kway teow, kita boleh makan nasi lemak, berbagai bagai. Itu yang best sekali. Okey, satu menu yang Mr. Chu suka sangat kat Taiping. Bolehlah kita pun nak pergi juga Taiping. Kena pergi satu kedai chicken chop yang di mana semua pekerja sana, karyawan di sana semuanya tua-tua belaka. Semuanya umur 70 lebih. Wow. Lepas tu ada signboard sana, maaf kita terlambat tapi kita orang semua dah tua, lambat sikit. Oh, Tapi but it's the best. chicken chopnya best sekali. Alright. Tanya cameraman tu, dia tahu mana tu. Okey, Fabian pula. Saya memang suka lah yang township tu sebab like what Kak Mona was saying is like semua orang friendly dan my favourite part of the town is pergi mana pun dekat. So, macam kita punya hotel ke shooting macam 5 minit. 5 minit. Ya. So apa yang kita tak ada dalam KL lah sebab KL pergi mana pun jam, jauh dan sebagainya. Makan pun sedap 5 minit. Satu chicken chop tak habis semua yes. makan So kan. so yang itulah. So I memang enjoy time dekat situ dan banyak nature punya scene. So dia balance lah. So you maksudnya kerja lepas tu you pergi go to the park and just like enjoy the nature. Taman Tasik. Taman Tasik. Aku ingat aku jumpa cameraman tu kat sana. Oh, dia dengan girlfriend dia kan? Oh, kantoi cameraman. Janganlah. Patutlah. You'll be crying later, okay? Betul. Tadi sebelum masuk tadi saya tanya dia, Rentau ni kat mana? Kat Taiping. Kampung aku tu. Dia cakap. Okey, baiklah. Kepada Tunku Munah lah kita nak tanya dulu kan. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton kenapa diorang kena tengok filem ni? Okay.
Pertama, dia adalah satu filem kekeluargaan di mana bukan hanya orang Malaysia je boleh merasa, memahami benda yang apa konflik dalam cerita ini, bukan orang Malaysia je yang merasai ataupun pernah merasa atau pernah mendengar. It is a very global, orang kata universal storyline. Ya. Kerana bila dia pergi ke festival yang you mention tadi tu, mereka merasa apa yang orang kata apa yang dalam movie tu terjadi. Ya, they could resonate lah maksudnya. Dan tu satu. Kedua, filem ni saya rasa it's a issue yang selalunya orang tak mahu dipertengahkan. Betul. Okey, kerana isu ni ialah orang kata small issue. Sebenarnya small issue yang berlaku di dalam rumah is what leads to social issue. Betul. So small issue is actually a big issue. Ya. And yang reason ketiga ialah kerana kita mempunyai a wonderful team. You know, I've got wonderful actors and actresses. Team yang sangat orang kata supportive pada saya dan percaya kepada saya, dan we are still together dalam WhatsApp segala macam. Nobody has left. So I think we are one strong family, and I want this to be shared with semua penonton, insya-Allah. Dan filem ni ialah bukan untuk Cina sahaja, untuk Melayu dan yang lain-lain juga. Betul. Ya. Jadi Mr. Chu pula, kenapa penonton perlu tengok? Dan mungkin jangan benci Mr. Chu. Taklah sebab bapa yang apa orang cakap very kan macam mengawal dan sebagainya kan. Kepada semua penonton di Malaysia harus wajib tengok filem ini kerana filem ini dibikin semua oleh orang-orang Malaysia untuk semua penonton-penonton Malaysia di waktu Selamat Tahun Baru Cina di mana semua ada holiday. So, pergi serbu wayang. Okey, jadi Fabian pula macam mana? Fabian okey ke tu? Okey. Dia masih lagi dalam watak anak dipegang bapa ke tu. Dia macam takut nak cakap ke bapa aku cubit ke macam mana tu. Okey, sebab yang macam apa yang Kak Mona sebut tadi, itu cerita keluarga. Okey. Dan saya rasa sebab dalam keluarga kita selalu ada benda-benda yang kita tak cakap. Betul? Kita simpan semua. So saya rasa filem Rintau ni dia macam it's like a mirror lah. When you watch a film and you kind of like you can, you see yourself in it and all that. So yeah, I think it's a film for every Asian family to enjoy. Yeah. Okeylah Eliza, saya nak tambah sikitlah. Sebab saya tertarik dengan apa yang Fabian cakap dan saya nak penonton semua tengok bila kita reflect, kita bukan sahaja reflect diri kita sendiri juga, tapi kita boleh memahami kenapa mak ayah kita buat macam tu. Cantik, saya suka. Saya suka. Pandai dia cover balik ni, pandai. Berapa dia bayar? Dia ada grup WhatsApp dulu tu bayar ni. It's very nice, very nice. Betul kan? Macam saya pula, saya rasa saya curious. Saya curious macam mana nak tahu kesudahannya sebab susah juga kita untuk berkomunikasi dengan seorang bapa yang teguh pendiriannya. Yeah. Tapi kalau penonton nak tahu, penonton kena pergi wayang dan lihat dan tonton Raintown 8 hari bulan Februari ini. Ya, betul tu. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Mona Riza, kepada Mr. Chu, Mr. Fabian sebab sudi datang hari ini promosikan Raintown dan kita doakan semoga sukses dan semoga saya dapat jawapan. Betul, insyaAllah. Amin. Okey, baiklah, kepada semua penonton Hawa, selepas ini kita akan berborak sedikit mengenai anak angkat. Jadi mengenai apa itu anda perlu saksikan dan tunggu selepas ini. Kita berehat sebentar. Mira, kadang-kadang dah menjadi asam garam kehidupan kan. Kalau kita tak nak, kadang-kadang kalau tertulis untuk kita tu akan terjadi juga. Betul tak? Ya, betul tu. Dan Eliza mungkin bercakap mengenai perkahwinan, betul tak? Yang bila ada orang yang berkahwin, akhirnya
berakhir dengan perceraian. Betul. Sebab kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya bila kita kahwin, kita akan sampai ke jannah ataupun tidak. Jadi untuk segmen ni kita akan kongsikanlah mengenai bangkit selepas cerai Dalam segmen Warta Ilmu. Jadi kita tahu asam garam kehidupan tak semua manis, tapi kita di sini bukan nak menyokong anda untuk bercerai, Betul. bukan. Kami di Hawa merhatikan bahawa selalu ada perkara ini terjadi. Jadi kami ingin kongsikan kepada anda cara-cara untuk kita bangkit semula selepas mungkin mengalami penceraian. Jadi yang pertama sekali adalah kena belajar uruskan kehidupan sendiri. Ya. Kalau dulu kebiasaannya kita ada pasangan kita untuk uruskan kita dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita kena bangkit semula. Betul. Mula bayar bil sendiri, uruskan diri sendiri, perbankan dan bajet bulanan sendiri. Ya. Jangan bergaduh sampai bercerai, sampai tak boleh nak berbaik langsung. Sebab apa? Sebab mungkin penceraian ini bagus untuk anda berdua. Jadi yang paling penting di sini, kita kena belajar uruskan kehidupan sendiri, tak kisah dari segala macam hal. Betul tak, Mira? Betul tu Eliza. Dan sebenarnya selepas kita bercerai kan, dia bukannya macam kita couple, kita break. Betul. Benda ni lebih serius. Lebih besar. Yes, lebih besar. Jadi kepada sesiapa yang melalui perceraian, tak kisah perempuan ataupun lelaki, apa yang anda perlu lakukan adalah banyakkan masa anda bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Sebab bila kita seorang-seorang, kita duduk seorang-seorang, kita akan terlampau banyak berfikir, kita akan rasa stres dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi Betul apabila kita bersama dengan keluarga dan kawan-kawan, mereka akan memberikan kita sokongan, mereka akan memberikan kita perhatian dan masa kita takkan terbuang macam tu sahaja. Betul. Dan yang ketiga, Mira, kita nak kongsikannya adalah kembali kepada Yang Maha Esa. Ya, betul. Jadi itu yang paling penting. Kita dalam kehidupan ni, saya tahu tak semuanya yang apa yang kita nak, apa yang kita mahukan, tapi kita kena faham setiap apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada hikmahnya. Jadi bersedih tu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Hijrah dan juga taubat, dan sesungguhnya perbaikilah diri sendiri, solat, jaga amal ibadat dan mula mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Saya betul. pernah dengar orang cakap, kalau kita tak baik pun tak apa. Janji kita jaga solat kita, sebab itu adalah tiang agama. Jadi bila kita cuba menjaga solat kita, mungkin akan membantu sedikit sebanyak untuk kita betulkan balik hidup kita. Dan yang paling penting, Mira, saya selalu pesan dekat diri saya sendiri, bersangka baik kepada Allah. Ya, kita kena bersangka baik. Bila Eliza cakap macam tu kan, sebenarnya bila kita berdoa, ramai orang berdoa, tapi ramai orang juga yang lupa bila kita doa dan minta sesuatu kepada Allah tu, jangan sesekali ada sikit pun rasa dalam hati Eliza yang aku ni tak layak, mungkin Betul. Allah tak akan makbulkan. Sebab you kena percaya, you pula sebab penonton Macam marah sangat ni. sebab penonton kena percaya yang kekuasaan Allah tu maha besar, apa sahaja yang you minta dia akan bagi. Betul tu. Dan yang terakhir saya kita nak kongsikan adalah pergi melancong bersama kawan-kawan. Mungkin boleh pergi jumpa kawan-kawan semula, berhubung semula. Mungkin kalau dulu masa berkahwin tak ada masa nak anak dan sebagainya. Kali ini cuba pilih untuk berkawan semula, pergi melancong, ambil masa sendiri dan tak menggunakan orang lain. Jangan tiba-tiba cerai pergi cari orang lain pula. Dia tak macam tu, tak boleh ya, tak boleh. Okey, jadi itu hanyalah sedikit sahaja tips yang kami boleh kongsikan bersama dengan anda. Betul tu. Semoga sesiapa yang menjalani proses perceraian ni akan dimudahkanlah segala urusan. Dan untuk hari ini kita nak kongsikan kebaikan Hempedu Bumi. Ya. Hempedu Bumi ni boleh membantu untuk meningkatkan imunisasi, memandangkan kita sekarang ni masih lagi mempunyai COVID-19 dan virus yang tidak boleh dikenal pasti. Jadi dengan itu kita ada apa, Eliza? Kita ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Jom. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional
Dapatkan hempedu bumi dari Herbs Garden. Kegunaan gaya hidup sihat dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Okey, jadi tadi Eliza kita dah menceritakan mengenai perceraian. Betul. Disebabkan sekarang ni bila kita bercerai dan kalau kita ada anak, benda tu akan jadi agak sukar lah. Ada orang yang boleh jaga anak dia, tapi ada orang yang terpaksa memberikan anak kepada orang lain. Betul. Tapi isu ni Mira jadi lagi hangat dan lagi orang cakap complicated, lagi rumit bila kita kaitkan dengan anak angkat. Ya, betul. Sebab kita tahu baru-baru ni pun rakyat Malaysia ni pun tengah hangat memperkatakan satu isu yang kita semua sudah tahu dah, tapi kita tak boleh nak cakap lebih sebab kita tak faham. Betul. Jadi untuk segmen ini kita bawakan kepada anda, dah lama kita tak jumpa dia. Betul. Cik Syairah Syahudin, seorang peguam yang akan membincangkan tentang Akta Anak Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat. Sihat. Busy deh sekarang. Kan kita baru masuk tahun baru macam kes nak handle. Awal tahun pula news macam ni kan pasal. Betul. Jadi mungkin di awal segmen ni boleh ceritakanlah kepada kami mengenai akta pendaftaran anak angkat ni sendiri. Okey, dekat Malaysia ni kita ada dua akta yang govern anak angkat tau. Satu Akta Pendaftaran Pengangkatan. So ini kita panggil Akta 253. Very famous. Maknanya ini digovern orang Islam dan orang bukan Islam. Both pakai. Oh, dua-dua pakai? Ya. Lagi satu akta melalui perintah mahkamah which is Akta 257. Ini terpakai untuk bukan Islam. So kalau kita cerita Akta 253 dia memang untuk orang Islam dan dia govern semenanjung Malaysia. So dalam akta ni dia mewajibkan anak angkat ni dijaga sehingga 2 tahun. Baru you layak apply untuk kata orang tu mendaftar sebagai anak angkat. So orang akan tanya dalam tempoh 2 tahun tu status ni macam mana? Betul tak? Jadi dalam tempoh 2 tahun bila kita ambil anak angkat tu dia di bawah JKM. JKM yang akan isu hak jagaan sementara kepada ibu bapa angkat. Selagi tak cukup 2 tahun, you tak akan dapat register. Sebab tu orang kata bila you nak dapat anak angkat ni dalam tempoh 2 tahun, elakkanlah bergaduh, elakkanlah bercerai kerana proses tu akan jadi lebih rumit. Maksudnya dia macam probation period. Probation period macam tu. Jadi macam mana pula kalau orang yang nak ambil anak angkat tapi tak berkahwin? Okey, boleh sebenarnya dalam akta boleh dengan syarat beza ibu bapa angkat dengan anak angkat tu 18 tahun. Kalau dia tak berkahwin, kita kena tahu apa sebabnya. Kadang-kadang dia ada ciri-ciri dia. Kalau untuk yang berkahwin mungkin sukar dapat zuriat. Atas sebab itulah dia nak ambil anak angkat. Dan dia kena buktikan perkahwinan dia tu dah berapa tahun, dia kena ada surat nikah yang sah. Okey, kalau yang bujang masih lagi boleh ambil seperti dulu kita kenal penyanyi Misha Omar, dia ambil anak angkat semasa dia belum berkahwin lagi. Jadi proses itu wujud, maknanya boleh dengan syarat beberapa syarat seperti di mana anak angkat itu berada, permastaudinan dia dan mendapat surat keizinan daripada ibu bapa kandung. Jadi saya nak tanya, adakah proses untuk mengambil anak angkat ni lebih rumit daripada biasa sebenarnya? Okey, sebenarnya proses untuk ambil anak angkat ni tidaklah rumit seperti yang disangka. Cuma prosedur dia panjang. Sebab apa? Kerana kita betul-betul nak pastikan anak itu di bawah jagaan yang sempurna. Maknanya kenapa dibagi tempoh 2 tahun? Kita panggil pengangkatan de facto. De facto ni maknanya you must complete this 2 years punya probation period. Baru kita boleh register sebagai legal guardian. Dia adalah penjaga yang sah. Sebab kita pernah ada kes. Dia dah jaga lebih 2 tahun, tapi bapa kandung datang nak ambil balik anak tu. Dia fight, dia kata anak tu tak dijaga, tak well taken care of semua. Tapi mahkamah tak benarkan sebab dia dah melepasi tempoh 2 tahun dan setakat kalau anak tu luka-luka jatuh kat taman permainan itu adalah biasa. Biasa kan. Tapi ibu bapa kandung fight kata anaknya cedera, tak dijaga dengan baik. Tapi bila dia dah lebih 2 tahun dan perkara itu adalah normal, you main kat taman permainan jatuh luka sikit normal, tidak ada sebab untuk hak jagaan tu diberi kembali kepada ibu kandung.
Oh, okey. Jadi maksudnya sebenarnya proses anak angkat ni tidaklah rumit. Tapi dia teliti sebenarnya. Dalam masa 2 tahun, mak yang diberi peluang tu boleh menjaga dengan sebaiknya. Okey. Yelah, kalau tak risaulah kan nasib anak tu macam mana, betul tak? Dan syarat dia agak ketat, bukanlah ketat macam mana. Dia kena tunjukkan kalau ibu bapa angkat tu ada anak, masa dia nak registerkan anak angkat tu dia kena bagi senarai nama anak dia sendiri. Masih? Ini sebab apa? Untuk mengelakkan mereka ni kahwin sesama sendiri bila dah besar. Faham. Kahwin sesama sebab bila anak angkat tu bila anak angkat dah jadi anak susuan, anak-anak ni dia tak boleh berkahwin lah. Betul. Itu adalah satu kata orang tu precaution step yang JKM ambil untuk halang benda-benda ni berlaku untuk menjaga nasab. Betul-betul. Okey, sebenarnya banyak lagi yang saya nak tahu sebab selalunya kita dengar je orang ambil anak angkat tapi kita tak tahu pun sebenarnya macam mana prosesnya dan segala jenis apa orang kata rules yang ada lah, prosedur yang ada. Tapi Eliza, kita kena rehat dulu. Kena rehat sebentar dan kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya yakin masih ramai lagi nak tahu tentang isu dan juga akta-akta tentang anak angkat ni. Tapi saya nak berborak sedikitlah tentang kes baru ni, Cik Syahira kan. Satu Malaysia lah sibuk nak bagi pendapat dan sebagainya. Kalau dekat Twitter tu ada je tiba-tiba rules and regulation yang kita tak pernah dengar pun keluar. Tapi kalau penonton tak tahu, kita recap sikit lah kan tentang isunya seorang sepasang ibu bapa bercerai, mengambil anak angkat dan anak tu adalah anak susuan kepada si isteri. Tapi bila mana si ex-suami tu merampas ataupun mengambil anak itu, jadi apakah sebenarnya status untuk kes yang sebegini, Cik Syahira? Okey, first kita akan tengok daripada 3 sudut. Tiga sudut. Pertama adalah kesahan akuan bersumpah yang dibuat di hadapan Commissioner for Oath seperti yang didakwa oleh ibu susuan tersebut. Bila seseorang tu dia dah sign depan Pesuruhjaya Sumpah untuk melepaskan hak dan sebagainya, maka secara sah dan legalnya dia tidak mempunyai hak ke atas anak tersebut. Okey. Kalau kita cerita pasal ibu bapa angkat, dalam agama Islam dan enactment di Malaysia, tidak ada spesifik law yang kata orang tu govern untuk ibu bapa angkat. Maknanya kalau ibu bapa angkat bercerai, anak tu pergi pada bapa angkat ke ibu angkat ke, dia tidak ada spesifik act. Dia tak macam ibu bapa kandung. Kalau ibu bapa kandung, kalau ibu bapa kandung bercerai mungkin pergi pada ibu, mungkin pergi pada ayah. Tetapi ikut amalan kebiasaannya untuk keluarga angkat, bila ibu bapa angkat tu bercerai, anak tu selalu kita akan bagi pada ibu. Kerana kebiasaannya anak-anak itu bawah umur. Sebab syarat utama nak ambil anak angkat pun bawah 18 tahun. Jadi secara automatiknya bila berlaku sebarang perceraian, anak-anak yang kita klasifikasikan sebagai kanak-kanak itu di bawah 18 tahun, dia akan automatik pergi pada ibu. Walaupun sama ada ibu kandung ataupun ibu angkat lah. Cuma in-law, dalam law dia tak ada specify untuk ibu bapa angkat. Tapi secara amalan lah. Dan kita tengok juga tahap kemampuan. Sekiranya ibu bapa angkat tu tak mampu, bila bercerai tu dia memang tak ada pekerjaan, dia memang susah dan sebagainya, dia boleh pass kepada bekas suaminya, itu bapa angkat kepada anak tersebut. Dan kita tengok juga anak angkat tu anak angkat perempuan atau anak angkat lelaki. Kalau anak angkat tu perempuan, kita tak bagi kita jaranglah bagi anak angkat perempuan tinggal sekali dengan bapa. Kita tengok beberapa faktor tu, selain daripada kemampuan, jantina anak, kebolehan dan juga ada tak masalah ibu angkat tu gila dan sebagainya. Kalau tidak ada, dia berhak. Kalau dia gila dan tak boleh, kita boleh pass kepada bapa angkat tersebut. Dan sudut keduanya kita tengok orang mempertikaikan kenapa tinggalkan anak, kenapa tak bawa sekali pergi berjalan luar negara dan sebagainya. Seperti yang saya maklumkan tadi, kanak-kanak yang berada di bawah 2 tahun masih lagi di bawah jagaan JKM secara sah. Maknanya JKM ni hanya bagi hak jagaan sementara. Maknanya kata kita pernah juga ada selebriti jutawan kosmetik yang mempunyai anak. Tapi dia tak bawa anak angkat dia keluar negara. Bukan sebab dia tak nak atau dia abandon, tapi sebab memang rules dia bawah 2 tahun you tak boleh bawa anak angkat ke luar negara.
Itu masyarakat perlu faham kenapa dari sudut inilah dokumentasinya tak lengkap lagi. Dan kalau apa-apa berlaku di luar negara, siapa nak bertanggungjawab? Jadi itu adalah dari sudut pandang kedua. Dan sudut pandang ketiga, apabila bercerai, bila ibu angkat tu, kadang-kadang ibu angkat tak semestinya jadi ibu susuan. Tapi dalam hal ibu susuan, dia dah jadi mahram, jadi haknya lebih berat kepada ibu. Jadi inilah sebenarnya netizen kita perlu faham sebelum mengutarakan apa-apa pandangan pun. Sebab saya baca di Twitter, di Facebook dan sebagainya, terlalu banyak pandangan dan kecaman. Ini yang kita tak boleh ada dalam masyarakat kita. Kita berlandaskan apa yang kita tahu dan logik kita. Sebenarnya yang paling penting dalam hal sebegini adalah dokumentasi sendiri. Ya, sebab biasanya orang lebih mengikut emosi. Emosi. Tapi mahkamah dia mempunyai segala SOP, segala proses. Dan ada yang mempertikaikan kenapa banyak sangat syarat ibu kandung letak. Kerana itu dah termaktub dalam surat keizinan seperti yang saya kata tadi, surat kebenaran daripada ibu bapa. Bila nak bagi anak angkat, if you can comply with my regulation, you boleh ambil anak I. Jadi daripada awal, bila mereka dah setuju untuk contoh tidak mendedahkan nama dan sebagainya, dia kena ikutlah. Sehinggalah dia dapat hak jagaan anak angkat secara sah oleh JPN. Lepas tu dia nak buat apa? Tak kisahlah. Faham, maksudnya selepas probation period tu sebelah tempoh 2 tahun tu dah dapat baru boleh nak buat like anak betul lah macam tu. Lepas tu saya macam terfikir selalu banyak tengok drama kan. Selalu kita dah contohlah ada ambil anak angkat kan. Lepas tu mak ayah yang sebenar tu memang dah tak kisah langsung dah. Tapi bila dah besar tiba-tiba dia nak. Sebab dia fikir baby malas jaga, mungkin kena keluar banyak duit. Tapi bila dah besar lebih mudah. Mira ni banyak tengok drama lah. Tapi betul lah tu ada situasi kan, macam tu. Kalau macam tu ibu bapa boleh ambil ke sebab probation dah habis kan? Okey, bila probation dah habis, dia kena nyatakan sebab-sebab kenapa hak itu perlu diberi semula kepada dia. Kalau dia tak contribute dari segi nafkah dan sebagainya, dia tidak ada hak. Kerana secara lawnya, hak jagaan tu dah berpindah kepada ibu bapa angkat. Dia sebagai penjaga yang sah. Maknanya penjaga yang sah, kadang-kadang orang tanya CJ kelahiran dengan CJ anak angkat sama ke dia punya kuasa? Sama. Maknanya you boleh guna CJ pengangkatan tu untuk daftar pergi sekolah, untuk daftar medical. Jadi ibu bapa angkat ni sebagai penjaga yang sah, dia ada tanggungjawab yang sama seperti ibu bapa kandung. Itu menjaga anak. Jadi bila anak tu dah besar, ibu bapa kandung nak ambil tanpa sebab musabak yang sah, yang legit, tak boleh. Okey. Itulah cara sistem kita apa orang cakap protect ibu bapa angkat ni sebenarnya. Dia ada loophole. Kadang-kadang bila anak tu bila dia duduk dengan ibu bapa angkat, mungkin dia didera. Okey, kalau seperti condition seperti itu, dia boleh apply di bawah perintah mahkamah. Maknanya dia boleh minta mahkamah membenarkan permohonan dia dengan alasan yang kukuh lah sekiranya anak tu didera. Okey, jadi sebenarnya ini dia tak ada straight line lah. Dia bergantung kepada situasi, kepada ibu susuan macam mana, ibu angkat macam mana, sebelah yang family sebenar tu macam mana, betul tak? Jadi jangan sewenang-wenangnya kita memberikan apa-apa komen lah kalau kita tak tahu apa situasi sebenar tu. Betul tu, sebab rakyat Malaysia ni beremosi betul. Saya tengok lately ni social media bila hangat isu ni diperkatakan macam-macam keluar sampai ada yang memaki dan sebagainya. Benda tu yang kita tak nak sebenarnya. Betul. Okay, Cik Syahira, apa pula kebiasaannya akan dijatuhkan hukuman kepada mungkin bapa macam tu ke yang buat perkara sebegini secara ringkasnya? Okey, kalau dia break the rules ataupun law, biasanya dia akan diberikan amaran. Dia tidak ada spesifik hukuman penjara dan sebagainya. Melainkan kalau terbukti dia melakukan kes penculikan, itu dah di bawah kata orang tu kanun kesiksaan lah. Sudah di bawah seksyen jenayah lah. Tapi dari segi kekeluargaan, family law, Islamic law, dia tidak ada spesifik hukuman jika seorang bapa angkat tu mengambil anak angkatnya. Kalaulah dia ada diplomasi antara ibu angkat dan bapa angkat tu adalah lebih baik lah. Diplomasi tu penting, Mira. Ya, betul tu. Jadi kepada penonton Hawa, hari ini kita telah belajar mengenai akta pengangkatan anak angkat. Yes, betul tu. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Cik Syahira kerana berkongsi bersama dengan kita dan kita doakan kepada sesiapa yang mengambil anak angkat semoga dipermudahkan insya-Allah. Dan itu saja pada saya Eliza Hisham dan juga Mirahan dalam rancangan Buah Bicara Hawa. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okeylah.